kami ahli parlimen, adun, menteri besar adalah wakil rakyat yang sah yang dipilih oleh rakyat. Kami bukan penjedayah macam kamu yang ada 47 kes. Ini bukan bekas panduan yang dijatuhkan hukum meliwat orang. Sebab apa saya tak mau panggil Anwar ni pelewat? Dan saya hadir perbicaraan Anwar tiap-tiap hari perbicaraan diadakan. Saya hadir every day. So saya tahulah apa berlaku di dalam mahkamah. Biar saya cerita sikit tentang perbicaraan yang saya saksi, saya hadir di dalam mahkamah tiap-tiap hari. Ya. Nombor satu, dia ada tiga elemen di dalam indictment. Tanya mana-mana lawyer. Any lawyer akan beritahu. 3 indictment di dalam, tiga elemen di dalam satu indictment, satu charge. Number 1, apa kesalahan dia? What is the crime? Number 2, okay, di mana kesalahan itu dilakukan? Where was the crime committed? Number 3, tarikh semasa kesalahan itu dilakukan. The date of the crime. Anwar dituduh melakukan jenayah sodomi. Okey, clear. Nombor 2. Anwar dituduh melakukan jenayah sodomi di apartmen nombor sekian-sekian di Tivoli Villa di Bangsa Kuala Lumpur. Clear. Ini elemen nombor 3. Anwar dituduh melakukan jenayah sodomi di Tivoli Villa tarikh sekian-sekian. Okey. So, start perbicaraan. Bila start perbicaraan, peguam bela, lawyer Anwar beritahu hakim, charge ni cacat. Oleh kerana tarikh tu, elemen yang ketiga tadi, tarikh yang Anwar dikatakan melakukan kesalahan, bangunan tu belum bina lagi. Macam mana Anwar boleh lakukan jenayah di dalam Tivoli Villa bila Tivoli Villa tu belum bina lagi? Ups, silap. Tak apa, kita tukar tarikh. Main tukar tarikh je. Okey. So judge kata, tak apalah, tukar tarikh. Tarikh yang kedua tu, bila perbicaraan berjalan, saksi yang juga mangsa, Azizan Abu Bakar, berkata, dia diliwat semasa dia bekerja sebagai driver Wan Azizah. Semasa dia berkhidmat dengan Wan Azizah, semasa itulah dia dilewat. Tapi yang tarikh yang kedua ni, dia dah berhenti kerja. Dia dah tak kerja dah dengan Wan Azizah. So macam mana tarikh yang kedua ni boleh diguna pakai? Ups. Silap sekali lagi. Tukar tarikh sekali lagi. Dan kali ni dia tengok, okey, Tivoli Villa dibina tarikh sekian-sekian. Siap lah, siap. Dan Azizan berhenti kerja tarikh sekian-sekian. So kita akan pilih satu tarikh di antara dua tarikh ni. Tarikh bangunan dibina, tarikh Azizan berhenti kerja, kita ambil tarikh di tengah-tengah. Boleh ke macam tu? Arwah Christopher Fernando, peguam Anwar Ibrahim, tanya Azizan, Anwar lewat awak ke tidak? Azizan jawab tidak. Terkejut satu mahkamah. So saya nak tanya sekali lagi. Second time. Anwar lewat awak ke tidak? Dia kata tak. Kalau ikut undang-undang, di saat tu hakim patut tendang kes tu keluar. Dan keputusan hakim, walaupun Azizan ni pembohong, kita masih boleh terima kenyataan dia.
dan Anwar didapati bersalah. So Anwar appeal, Anwar buat rayuan. Mahkamah Persekutuan yang ada 3 hakim membuat keputusan Anwar tidak bersalah. So kes tu ditendang keluar. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya baru menonton satu video yang cukup menarik, cukup memberikan informasi berfakta secara akademik, ilmiah dan juga untuk moral. Jadi saya ingin kongsikan kepada anda video ini. Saya sisipkan di sini, di atas saya. Saya ingin kongsikan kepada anda dan anda dengar apakah penjelasan-penjelasan yang paling ilmiah, paling berfakta melawan para walaun yang masih lagi sampai sekarang tidak berpuas hati dalam kes Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas saya tonton video ini, saya makin yakin kemampuan, credibility, transparansi, keikhlasan dan juga moral Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat tinggi, terbaik dari mana-mana ahli politik yang ada di Malaysia. Sehingga saya percaya walaupun dia melalui banyak kesusahan, tapi itu proses dari Tuhan. Tuhan sebenarnya ingin memproses dia untuk menjadi Perdana Menteri yang sedia, yang siap sedia untuk jadi Perdana Menteri terbaik Malaysia. Jadi dia mengalami proses susah, senang, supaya dia akan menjadi manusia yang betul-betul berkualiti, pemimpin yang betul-betul berkualiti untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang serba boleh, yang sudah melalui semua dia punya kesusahan, proses pemurnian, dan dia boleh menjadi Perdana Menteri untuk Malaysia yang majmuk ini, yang punya banyak agama, yang punya banyak suku, bangsa. Dia boleh memerintah sebagai Perdana Menteri dengan baik. Dia boleh toleransi, dia sangat-sangat bagus. Jadi saya ingin kongsikan kepada anda boleh menonton di atas ini. Okay, so tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Buat dua ni lagi lawak tuan-tuan. Dia didakwa, dia kena liwat hari Rabu. Dan dia pun kata dia kena paksa tau. Dia bukan rela, dia kena paksa. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari. Dia kata dia jumpa doktor hari Sabtu. Okay, saya ulang balik. Dia kena liwat hari Rabu. Hari Khamis, dia jumpa Anwar Ibrahim tau. Saiful ni. Dia hari Khamis, dia pergi jumpa lagi Anwar Ibrahim. Orang yang meliwat dia ni. Dia masih lagi jumpa Anwar Ibrahim dekat rumah, ada satu bilik masa meeting. Dia masih menemani Anwar Ibrahim. Padahal dia kata dia kena liwat hari Rabu secara paksa. Tuan-tuan, logik lah. Kalau kau kena rogol, takkan kau jumpa perogol kau sekali lagi buat muka lama. Okay. Kemudian, kenapa 4 hari ni sangat penting? Saya nak tanya tuan-tuan yang lelaki, yang perempuan tak payah jawab. Selikat mana air mani kau? Ni kuat kasar punya cerita ni. Selikat mana air mani kau? 5 minit air mani cair lah. Kenapa perkara ni penting? Dia kata, saya simpan air mani dalam buntut saya 4 hari. Tak meleleh-leleh tuan-tuan. 4 hari. Kenapa 4 hari? Hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Mendiang kapal Sing tanya dia, adakah kamu seorang Muslim yang baik? Saya seorang Muslim yang baik. Baik. Kamu pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Saya tak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa kapal Sing yang bukan Islam tu boleh tanya sembahyang Jumaat? Kenapa? Sebab kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dia mandi. Kalau dia mandi, dia kena bersihkan diri dia. Baik. Bukti yang paling kukuh, bila doktor buat skop, dia masukkan orang kata kamera dalam buntut dia. Masukkan kamera. Masa dia masukkan kamera, dia tanya, kapal Sing tanya pada doktor tu, masa kamu masuk tu, gelap ke cerah? Gelap ke cerah? Ni baca, saya ada full judgement liwat 2 dan liwat 1. Saya ada full judgement, termasuk perbicaraan dia. Dia tanya gelap ke cerah. Doktor tu kata cerah. Kenapa cerah tuan-tuan? Biologi. Kalau kita makan sekarang, 3 hari tahi itu akan terbina dalam usus kita.
Kalau masuk kamera nampak tarik-tarik tu tuan-tuan. Ni saya bahasa kotor je ni. Nampak tarik-tarik tu. So dia akan jadi gelap. Kenapa dia tanya cerah? Maksudnya dalam tempoh 3 hari dia pergi berak. Kalau dia berak, dia basuh ke tidak? Dia berak, dia basuh ke tidak? Aku tanya soalan ni. Cerah tuan-tuan. Dia disebut dalam mahkamah. Cerah. Dia berak. Dia berak, dia basuh. Kat mana datangnya DNA tu kalau dia basuh? Dan satu pakar daripada overseas dibawa dia oleh pihak pembela. Dan pakar itu kata air mani DNA hanya boleh diambil dalam tempoh 78 jam. Lepas tu dah tak boleh. Dia ada kelumpusan. Tetapi mahkamah tak nak ambil ni semua. Sebab apa? Sebab nak memastikan Anwar kena masuk jail. Saya baca judgement. Disebabkan oleh semua judgement inilah, maka pengampunan diraja ambil kira. Ini bukan Agong yang ampunkan. Agong ada kuasa ampunkan. Tetapi Agong akan merujuk kepada peguam-peguam, termasuk peguam negara, berdasarkan kepada semua judgement. Dan itu merupakan mahkamah tertinggi selepas atas mahkamah persekutuan. Dan mahkamah tertinggi di pengampunan diraja mendapati bahawa tidak bersalah. Itu semua adalah menolak keputusan mahkamah persekutuan dan mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara penuh. Ini bukan pengampunan sebab kesian, sebab kes-kes seperti ini tuan-tuan. Okey, itu soalan. Kenapa tak persoalkan keputusan dia? Kita persoalkan. Dan telah diterima oleh mahkamah dan orang kata sewaktu Yang di-Pertuan Agong meneliti bersama dengan yang menasihati Agong ni selain peguam negara, Chief Justice tau, Ketua Hakim Negara yang baru. Cuba tuan-tuan cek apa jadi pada hakim-hakim pada zaman Najib tu. Kita nak cerita campur tangan politik di dalam badan kehakiman, zaman Mahathir dulu dah buat. Tak percaya, bacalah catatan Tun Saleh Abbas. And itulah reform yang kita nak buat supaya tidak berlaku campur tangan pihak eksekutif terhadap. So tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan sekarang ni, percaya ke lagi hal liwat tu? Akademik, ilmiah dan juga untuk moral. Jadi saya ingin kongsikan kepada anda video ini. Saya sisipkan di sini di atas saya. Saya ingin kongsikan kepada anda dan anda dengar apakah penjelasan-penjelasan yang paling ilmiah, paling berfakta melawan para walaun yang masih lagi sampai sekarang tidak berpuas hati dalam kes Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas saya tonton video ini, saya makin yakin kemampuan, credibility, transparansi, keikhlasan dan juga moral Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat tinggi, terbaik dari mana-mana ahli politik yang ada di Malaysia. Sehingga saya percaya walaupun dia melalui banyak kesusahan, tapi itu proses dari Tuhan. Tuhan sebenarnya ingin memproses dia untuk menjadi Perdana Menteri yang sedia, yang siap sedia untuk jadi Perdana Menteri terbaik Malaysia. Jadi dia mengalami proses susah, senang, supaya dia akan menjadi manusia yang betul-betul berkualiti, pemimpin yang betul-betul berkualiti untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang serba boleh, yang sudah melalui semua dia punya kesusahan, proses pemurnian, dan dia boleh menjadi Perdana Menteri untuk Malaysia yang majmuk ini, yang punya banyak agama, yang punya banyak suku, bangsa. Dia boleh memerintah sebagai Perdana Menteri dengan baik. Dia boleh toleransi, dia sangat-sangat bagus. Jadi saya ingin kongsikan kepada anda boleh menonton di atas ini. Okay, so tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.